dituntut. Fadilat dia apa ni? Fadilat dia khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kamu buat pada waktu subuh tu lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Subhanallah. Siapa buat pagi tadi? Siapa buat? Angkat tangan. Subhanallah. Siapa tak buat? Angkat tangan. Apa yang tak angkat? Apa yang tak angkat? Siapa tak buat? Yang tak angkat siapa? Yang angkat budak, tak angkat budak. Tuan-tuan, Musalli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tak buat tadi, dia bukan rugi 1 juta, dia bukan rugi 1 bilion, dia rugi dunia dan segala isi yang ada dalamnya. Allah nak bagi kat dia pagi tadi, tapi dia tak ambil. Saya takut apa? Saya takut jadi orang sombong. Tahu sombong? Saya tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan tak macam ni. Kita kalau miskin, miskin tak duit lah. Duit tak ada, dalam akaun pun tak ada duit, hutang pula banyak. Tiba-tiba ada kawan kita main-main. Nak baca apa ni? Ulama susul dekat kita, baca pada surah, pada rakaat pertama baca alam nashrah laka sadrak. Rakaat kedua baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tak sempat qul ya Allah. Tak sempat juga saya jawab. Subhanallah. Tamam. Habis ni sunat muakkad. Kemudian macam yang kedua, Musalli ala Sayyidina Muhammad. Selepas bayang subuh, ini jangan lupa rajin. Ini jangan lupa rajin ni tak ada. Kemudian sebelum daripada sembahyang zuhur. Sebelum zuhur, tuan-tuan tulis macam ni, 2 campur 2. Apa maksud 2 campur 2? 2 campur 2 dengan maksud 1 sunat biasa, 1 sunat muakkad. Maksud dia apa? Maksud sebelum zuhur ada 4 rakaat sunat. Ada ni. 2 dengan maksud apa? 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat lagi bagi salam. Nah, dalil dia ada 3 hadis. Yang pertama Nabi SAW sebut, Musalli ala Sayyidina Muhammad, man salla, siapa yang sembahyang 4 rakaatan, 4 rakaat ad-duha, sembahyang duha, dan 4 rakaat sebelum zuhur, banallahu lahu baitun fil jannah, maka Allah akan membina baginya satu istana dalam, dan satu rumah dalam syurga. Tuan-tuan nak rumah dalam syurga, Nabi sebut sembahyang duha 4 rakaat dan sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat. Faham tak? Duk biasa buat 2, ustaz habis macam mana kami punya buat dulu sah ke? Sah. Faham tak ni? Sebab 2 yang muakkad, 2 yang biasa. Faham ya tuan? Kalau tuan-tuan tak boleh buat 4, buat 2 sudah. Tapi rugilah, tak dapatlah fadilatnya. Okey, 4 nah. Hadis yang kedua, Nabi SAW sebut, siapa yang menjaga 12 rakaat sembahyang filaili wan nahari, pada sebelah malam dan sebelah siangnya 12 rakaat, maka musalli banallahu lahu baitun fil jannah, maka Allah akan membina baginya satu istana dalam syurga. Salah satu daripadanya rakaatain 4 rakaatan qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum daripada zuhur. Hadis yang ketiga, Nabi SAW sebut, man hafiza 4 rakaatan, siapa yang menjaga 4 rakaat qabla dhuhri wa 4 ba'daha, sebelum daripada zuhur, dan 4 rakaat selepas daripadanya, maka haramallahu ta'ala 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya daripada masuk neraka. Tubuhnya tak boleh masuk neraka. Orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum daripada zuhur dan 4 rakaat selepas daripada zuhur. Boleh tak? Jadi ulang balik, sebelum subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Dengan berapa salam? 2 salam. Habis. Kemudian selepas daripada zuhur, selepas daripada zuhur berapa rakaat? 2 rakaat yang muakkad dan 2 rakaat yang biasa. Kata tulis 2 campur 2 juga, macam sebelumnya. Dalil dia apa? Dalil dari Nabi SAW sebut, man hafidha, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum dan selepas daripada zuhur, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada neraka.
Jadi selepas daripada ni, tuan-tuan nak sembahyang zuhur, sebelumnya 4 rakaat, selepasnya juga 4 rakaat. Pun dengan berapa salam? 2 salam. Habis. Kemudian sebelum daripada asar, juga hadis sahih, Nabi SAW sebut apa? Nabi sebut, rahimallahu ra'an, Allah merahmati, Allah mengasihi, Allah menyayangi. Kepada siapa ni Allah sayang sangat ni, Allah rahmat sangat ni? Siapa ni? Orang yang bangun 4 rakaat sebelum daripada asar. Yang ni 4-4-nya sunat biasa, ghairu muakkad, bukan sunat muakkad. Faham tak? Kita faham sunat muakkad tu? Sunat yang sangat dituntut, nah? Sunat ghairu muakkad ni sunat biasa. 4 rakaat. Jadi maksud dia apa? 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Pada sebelum daripada asar, Allah akan merahmati, Allah menyayangi kepada orang. Habis. Selepas daripada asar, berapa rakaat? Ini pun jangan buat rajin. Habis. Sebelum daripada maghrib, rakaatain, 2 rakaat, sunat ghairi muakkad, sunat yang biasa. Sunat bukan sunat muakkad. Habis. Kemudian selepas daripada maghrib, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat yang dituntut, jangan tinggal. Bila sebut muakkad ni kena buat dah. Muakkad ni kena buat. Nah, habis. Kemudian sebelum daripada isyak, 2 rakaat sunat ghairu muakkad, sunat biasa. Kemudian selepas daripada isyak, tuan-tuan tulis 2 campur 2. Maksud dia berapa rakaat? 4 rakaat. 2 sunat muakkad, 2 sunat ghairu muakkad, sunat biasa. Dalilnya satu riwayat yang telah dinukilkan oleh Imam Habib Abdullah Haddad, pengarang kepada kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Tuan-tuan tahu kitab apa? Nasihat Agama Wasiat Iman, kitab yang masyhur, menceritakan subhanallah, Nabi SAW sebut dalam satu riwayat, siapa yang sembahyang 4 rakaat ba'dal isya', selepas daripada isya', maka seolah-olahnya dia melakukan itu pada malam-malam Al-Qadar. Buat tu macam semayang, macam duduk semayang pada malam Al-Qadar. Faham tuan-tuan? InsyaAllah Rabbi subhanahu. Tak, di habis dah, dapat lah. Ulang balik 2 rakaat sebelum subuh. Lepas tu sebelum zuhur 4, selepas zuhur 4, sebelum asar 4, selepas asar tak ada. Sebelum maghrib 2, selepas maghrib 2. Tak setaklah 2, bisa 2. Sebelum isyak 2. Selepas isyak 4. Subhanallah. Banyak ustaz dia kata menyesal main malam ni. Banyak pula tak kena buat. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buatlah sekadar kita mampu. Terutama ni nak masuk bulan, nak masuk Ramadan ni. Pada waktu duha, buatlah 4 rakaat. Macam kita sebutkan tadi ni, ada hadis kan? Banallahu lahu baitun fil jannah. 2 rakaat ini, 2 rakaat yang sangat dituntut duha ni, buat jadi 4, Allah menjanjikan kepada kita rumah dalam syurga. Siapa dia buat biasa buat 2 dah, boleh buat 4. Siapa yang baru nak start 2 dulu pun tak apa. Takut lagi membeban dan memberatkan dia. Faham ni? Nanti bila dah biasa, lama baru jadi tambah. Baik. Kemudian yang kedua, nak tambah lagi satu dekat mana tuan-tuan? Nak tambah selepas daripada isya, buatlah sunat witir. Witir jangan tunggu Ramadan saja. Nabi tak pernah tinggal sunat witir. Bahkan Nabi sebut ancaman laisa minni, bukan daripada orang, bukan daripada kelompok aku orang yang tak buat sunat witir. Sebab tu ada mazhab yang mewajibkan sunat witir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Imam Syafi'i dia sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak buat berapa sunat witir ni? Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, buatlah 3.
banyak dah ustaz, tadi dah buat 4 lepas isyak, lepas tu buat 3 lagi, 7 ustaz. Dia kata subhanallah. Tuan-tuan, sunat witir dia bermula waktu dia selepas daripada sembahyang isyak sampai subuh. Tu waktu sunat witir. Faham? Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu buat witir waktu mana? Saya buat witir pagi sebelum subuh, lepas tahajud. Bagus. Wahai Abu Bakar, kamu buat witir waktu mana? Saya buat malam sebelum saya tidur, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, wahai Umar, kamu orang yang kuat. Wahai Abu Bakar, kamu orang yang berhati-hati. Maksud boleh tak? Boleh tak? Kita ni nak buat yang kuat ke? Nak yang berhati-hati ke? Berhati-hati sudahlah. Pagi bukan duduk tahajud, duduk terkejut saja. Jadi subhanallah tuan-tuan, sebab nak bangun pagi itu susah. Jadi untuk secure, kot nanti tak jaga tahajud. Faham? Nak secure siap-siap, takut nanti tak jaga tahajud, maka buatlah sunat witir siap-siap. Paling tidak itu bekal qiyamul lail kita pada malam tu. Kalau boleh bangun tahajud, lebih cantik dan lebih baik. Tapi kalau tak jaga tahajud pun, paling tidak witir kita duduk ada. Jangan sampai witir pun tak buat, tahajud pun tak buat, apa pun tak ada.